Okey, apabila D sama dengan trigonometric function, tips yang kita perlu ingat adalah stop when it start to repeat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, dalam video ini saya akan kongsikan beberapa contoh penyelesaian integration by part dengan menggunakan kaedah DI method. Okey, yang pertama, contoh yang pertama, integration by part. Di sini soalan kita x, kamiran x kuasa 3 darab i kuasa 2x dx menggunakan IBP, integration by part. Contoh yang pertama ni apabila D, okay, dalam kaedah DI method kita akan gunakan jadual DI itu nanti, DI, jadual yang kita lakukan proses differentiation dengan kolom yang kita akan lakukan proses differentiation dengan kolom yang kita akan lakukan proses integration. Dan apabila D kita adalah algebra, okay, tips dia adalah kita kena differentiate perfectly. Perfectly maksudnya sehingga sama dengan kosong, tu maksud dia. Okey, kita terus kepada penyelesaiannya. Okey, DI method, DI di sini ada tanda untuk positif negatif. Okey, D ni kita akan menggunakan akronim ILATE ni. Untuk soalan kita x kuasa 3 dengan i kuasa 2x, ni adalah algebra, ni adalah eksponen. Kita akan jumpa algebra dulu diikuti dengan eksponen. Maksudnya pada kolom D ni kita akan masukkan x kuasa 3, algebra. Jadi x kuasa 3 di situ. Maksudnya okey, oleh kerana D kita adalah algebra, kita kena differentiate perfectly. Maksudnya sehingga dapat kosong. Jadi kita differentiate x kuasa 3, kita akan dapat 3x kuasa 2, dan kita differentiate lagi, kita akan dapat 6x. Differentiate 6x, kita dapat 6. Differentiate 6, kita akan dapat kosong. Maksudnya berapa ni? Ada berapa? Ada 5 row. Sampai row yang kelima ni kita berhenti sebab kita dah dapat nilai kosong. Maksudnya proses integration nanti pun kita kena selesaikan sehingga row yang ke-5. Dia kena ikut yang D ni. Okey. Maksudnya I kuasa 2x, okey, kita letakkan pada kolom I, kita integrate I kuasa 2x, kita akan dapat 1/2 I kuasa 2x. Kita integrate 1/2 I kuasa 2x, kita akan dapat 1/4 I kuasa 2x, dan seterusnya. Integrate lagi, kita akan dapat 1/8 I kuasa 2x. Integrate lagi, kita akan dapat 1/16 I kuasa 2x. Okay, kita stop di situ. Dan nanti kita akan darabkan secara menyilang ke bawah, secara diagonal ke bawah, prosesnya. Dan pada bahagian positif negatif ni kita akan tandakan secara positif negatif secara berselang-seli sehingga row yang ke-5, yang terakhir, row yang terakhir dalam penyelesaian kita. Maksudnya di sini ni adalah penyelesaian pertama. Kita akan darabkan dia. Okey, 1, 2. Okey, ni kita akan darabkan secara bersilang ke bawah. Ini yang ketiga. Okey, saya tandakan dahulu. Nanti kita akan lihat satu persatu dia punya penyelesaiannya. Okey, ini yang keempat. Maksudnya ni 1, 2, 3, 4. Jadi penyelesaiannya therefore, okay, kita darabkan, okay, positif x kuasa 3 darab 1/2 I kuasa 2x, kita akan dapat 1/2 x kuasa 3 darab I kuasa 2x. Maksudnya 1/2 x kuasa 3 I 2x. Okay. Yang pertama ni adalah hasilnya, positif, sebab di sini positif. Dan yang kedua, negatif darab 3x kuasa 2 darab 1/4 I kuasa 2x, kita akan dapat negatif 3/4 x kuasa 2 I kuasa 2x. Ini proses yang kedua, kita akan dapat jawapan di sini. Dan yang ketiga ni, positif darab 6x darab 1/8 I kuasa 2x, kita akan dapat positif 6/8x 6/8x I 2x. Dan yang seterusnya, negatif darab 6 darab 1/16 I kuasa 2x. Okey, kita akan dapat negatif 6/16 I kuasa 2x tambah C. Yang ini kita boleh simplify. 3/4 ni berapa ni? 2, 3, 2, 8. Okey, maksudnya kita kena simplify, kita akan dapatlah jawapan. Dia
terpotong dengan garisan merah yang saya buat ni. Jadi final answer kita adalah 1/2 X kuasa 3 I kuasa 2X tolak 3/4 X kuasa 2 I kuasa 2X tambah 3/4 X I kuasa 2X tolak 3/8 I kuasa 2X tambah C. Itu adalah final answer untuk contoh ini. Okey. Okey, contoh yang kedua ni di mana fungsi yang diberikan kepada kita adalah fungsi untuk algebra, ni A, algebra dan ni adalah fungsi trigo. Ini kita masih pada contoh apabila D kita algebra. Okey, sebab dalam akronim ILET tu nanti algebra kita jumpa dulu baru kita jumpa trigo. Oleh sebab itu D nya nanti adalah kolom D tu adalah fungsi algebra. Tu maksudnya. Okey, maksudnya kita kena differentiate perfectly. Okey, kalau kita perhatikan kepada table ini, table DI method ni, D kita adalah fungsi algebra lah. Kita akan letakkan fungsi algebra X kuasa 2 dan kita akan differentiate perfectly sebab dia adalah algebra. Jadi kita differentiate X kuasa 2, kita akan dapat 2X, differentiate 2X, kita akan dapat 2 dan differentiate 2 kita akan dapat kosong. Dapat kosong kita stop dan proses integration pun dia akan follow row di mana D berhenti. Maksudnya row yang ke-4 ni nanti. Okey, maksud dia begitu. Jadi I ni nanti adalah sin 2X. Okey, kita integrate sin 2X, kita akan dapat negatif 1/2 cos 2X. Dan kita akan integrate lagi, kita akan dapat negatif 1/4 sin 2X. Dan kita integrate negatif 1/4 sin 2X, kita akan dapat 1/8 cos 2X. Okey. Dan tanda positif negatif di kolom yang sebelah kiri itu kita akan tandakan secara berselang-seli positif negatif bagi setiap row tersebut dan kita akan darabkan secara menyilang ke bawah, diagonal. Okey. Itu prosesnya. Dan kita akan darabkan sebegini, seperti tanda yang saya buat. Saya bulatkan ini. Tanda ni, tanda yang saya buat ni. Ini dia punya komponen yang perlu didarabkan. Okey, secara diagonal ke bawah. Okey, ada berapa tu? Ada 3 kan? 1, 2, 3. 3 proses tu. 3 proses. Ada 3 part. Okey, ada 3 part yang kita akan darabkan. Jadi integration bagi X kuasa 2 sin 2X, kita akan dapat ini. Okey, yang pertama positif darab X kuasa 2 darab negatif 1/2 cos 2X, kita akan dapat negatif 1/2 X kuasa 2 cos 2X. Negatif darab 2X darab negatif 1/4 sin 2X, kita akan dapat ini positif 1/2 X sin 2X. Dan positif darab 2 darab 1/8 cos 2X, kita akan dapat nilainya positif 1/4 cos 2X tambah C. Okey, contoh yang ketiga, kita masih lagi di sini algebra dan Dun adalah logarithmic function. Okey, di mana DI method ni apabila D kita adalah logarithmic. Okey, tips dia apabila D kita adalah logaritmik. Kenapa kita letakkan D kita logaritmik? Dia masih pada akronim ILET tadi tu. Okey, di antara algebra dengan logaritmik, kita akan jumpa logarithmic function dulu. Jadi, dia akan berada pada kolom D. Dia tu siapa? Dia tu adalah logarithmic function tersebut. Jadi, apabila D kita adalah sama dengan logaritmik, maka tips yang perlu kita ingat adalah stop when it starts to get smaller. Itu adalah tips dia. Okey, kita lihat apa yang dimaksudkan dengan stop when it start to get smaller. Okey, kita akan sekali lagi menggunakan table DI method ini. Okey, di mana D kita adalah ln X. Okey, ln X. Kita differentiate ln X, kita akan dapat 1/X. Okey, dan seterusnya kita akan differentiate lagi, dia akan dapat 1/X kuasa 2. Dan kalau kita differentiate lagi nilai dia akan semakin mengecil. Itu maksudnya. Apabila nilai semakin mengecil, kita akan berhenti. Kita berhenti di mana? Di manakah tempat yang semakin mengecil? Ini adalah sempadan dia.
Okay, daripada 1 per X ke 1 per X kuasa 2. Dia start to get smaller. Okay, nilai dia. Okay, kita berhenti di situ. Maksudnya kita akan stop di situ. Okay, bila kita stop di situ, kita akan lakukan proses integration untuk fungsi yang algebra tu, iaitu X kuasa 5. Okay, integrate X kuasa 5, kita akan dapat X kuasa 6 per 6. Okay, seterusnya, maksudnya proses ni melibatkan 1 dan 2 row sahaja. Lepas tu apa kita lakukan? Okey, apa yang kita lakukan seterusnya adalah untuk tanda positif negatif. Okey, dan di sini kita akan darab bersilang. Okey, D dengan I ni secara darab bersilang ke bawah, dan seterusnya kita akan lakukan proses kamiran bagi 1 per X, okey, negatif dengan 1 per X dan X kuasa 6 per 6 ni nanti. Kita akan buat proses kamiran dia. Okey, secara melintang pada row yang kedua tu. Okey, tu maksud dia. Jadinya, okey, penyelesaiannya adalah kita akan dapat prosesnya, okey, apabila positif darab ln X darab X kuasa 6 per 6 ni, okey, kita darabkan dia. Okey, kita akan dapat nilainya adalah X kuasa 6 per 6 ln X. Dan yang ini, okey, saya tukar warna pen saya supaya mudah dapat perbezaan dia. Okey, dan proses integration, mana yang kita akan integrate? Okey, yang ini negatif. Okey, yang saya tandakan sebagai kotak hijau ni. Okey, maksudnya kita akan melakukan proses negatif integration bagi 1 per X dan X kuasa 6 per 6 di X. Okey, itu dia punya kaedah yang perlu kita lakukan. Dan seterusnya kita akan selesaikan yang ini. Okey, bila kita lakukan proses integration tersebut, okay, yang ni memang kita bawa ke bawah, ni dah selesai. Jadi kita akan lakukan proses yang integration ni. Jadi 1 per 6 ni, 1 per 6 ni kita bawa ke hadapan. Okay, X, jadi X kuasa 5. Jadi 1 per 6 ni, okay, 1 per 6 ni kita bawa ke hadapan dia nanti. Lepas tu kita dapat 1 per 6 di hadapan kamiran X kuasa 5. Okay, X kuasa 5 sebab kita dah masukkan, ini kita dah permudahkan. Jadi X kuasa 5 di X. Okay, dan kita akan dapat nilainya adalah 1 per 6 darab X kuasa 6 per 6 tambah C. Okay, dan final answer kita buat factorize di situ. X kuasa 6 per 6 darab ln X tolak 1 per 6 tambah C. Ini adalah kaedah yang kita akan gunakan apabila D kita adalah logarithmic function. Okey, untuk contoh yang keempat yang saya akan kongsikan di sini adalah when D equal to trigonometric function. Okey, apabila D bersamaan dengan trigonometric function, apa yang kita perlu lakukan? Okey, kita kena ingat apabila D trigonometric function, kita akan stop when it start to repeat. Apa yang dimaksudkannya? Saya akan tunjukkan ataupun saya akan kongsikan dalam penerangan yang seterusnya. Okey. Okey, kita masih menggunakan akronim ILDATE ni, di mana apabila eksponen dengan trigo, okey, kita jumpa trigo dulu, jadi trigo ni akan berada pada D. So cos 2x kita akan letakkan pada bahagian D. Okey. Maksudnya kita akan differentiate. Apabila kita differentiate cos 2x, kita akan dapat negatif 2 sin 2x. Okay. Dan apabila kita differentiate negatif 2 sin 2x ni, kita akan dapat negatif 4 cos 2x. Maksudnya di sini dia dah mula repeat. Repeat apa? Cos, sin, cos. Kalau kita differentiate lagi, kita akan dapat sin. Dan kita differentiate lagi, kita dapat cos. Dia akan berselang-seli. Dia mula nak berulang, dia repeat, dia akan repeated. So kita stop di situ. Okay, dan kita akan lakukan proses integration bagi fungsi eksponen tersebut. Jadi E kuasa 2x, kita integrate, kita akan dapat 1 per 2 E kuasa 2x, kita akan integrate lagi, kita akan dapat 1 per 4 E kuasa 2x. Seterusnya, positif negatif secara berselang-seli. Dan seterusnya proses pendaraban nanti secara diagonal ke bawah. Untuk dan kena ingat, untuk proses ini apa yang perlu kita lakukan adalah
Okey, sama dengan, okey, ini prosesnya. Okey, saya tandakan di sini. Okey, jadi positif darab cos 2x darab 1/2 I kuasa 2x, kita akan dapat 1/2 I kuasa 2x cos 2x. Ini yang pertama kita dah dapat di sini. Dan yang kedua ni, negatif darab negatif 2 sin 2x darab 1/4 I kuasa 2x. Kita akan dapat tambah 1/2 I kuasa 2x sin 2x. Selesai di sini. Dan yang terakhir ni, untuk contoh ini adalah kita kena secara kita akan kamerkan ini. Row yang terakhir ni kita akan lakukan proses kameran. Jadi kameran positif darab negatif 4 cos 2x darab 1/4 I kuasa 2x. Okey, positif negatif kita akan dapat negatif di sini. Kameran I kuasa 2x cos 2x. Okey, 4 dengan 4 ni kita boleh simplify, sebab tu kita dapat I kuasa 2x dengan cos 2x dx sahaja di sini. Okey, proses yang seterusnya adalah yang ini. Okey, negatif kameran I kuasa 2x cos 2x dx ni kita bawa ke sebelah kiri. Kita bawa ke sebelah kiri, kita akan dapat ni kan sama ni, I kuasa 2x cos 2x dx. Jadi dua komponen lah. Yang ni negatif bawa ke sebelah kiri jadi positif, tambahkan. Jadi 2 kameran I kuasa 2x cos 2x dx. Okey, itu yang pertama. Dan sama dengan 1/2 I kuasa 2x cos 2x tambah 1/2 I kuasa 2x sin 2x tambah C tadi tu. Okey, tetapi di sini kita tak nak dia jadi 2. So kita kena nak masukkan dia, kena bahagikan dengan 2 ke dua-dua belah. Kita bahagikan dengan 2 sebelah kiri, dan sebelah kanan ni pun kita bahagikan dengan 2 dengan 2. Okey. Maksudnya ini kita boleh simplify. Ni kita akan selesaikan dengan yang sebelah kanan nanti, dan akhirnya kita akan dapat ni simplify ni, kita akan dapat kameran I kuasa 2x cos 2x dx. Kembali kepada soalan asalnya ni. Okey, sama dengan yang ni kita akan dapat 1/4 I kuasa 2x cos 2x tambah 1/4 I kuasa 2x sin 2x tambah C. Okey, maksudnya selesailah contoh yang keempat, di mana D sama dengan trigonometric function. Okey, apabila D sama dengan trigonometric function, tips yang kita perlu ingat adalah stop when it start to repeat.